Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi pada minggu. Okey, baik. Pada pagi ini kita akan kelas pendidikan Islam, Islam tahun 4. Tahun 4. Kita akan masuk bidang ulum. Bidang ulum hari Rabu seperti biasa kita akan masuk bidang ulum. Apa khabar semua? Dah bersedia untuk mulakan kelas kita? Untuk peningkatan, Ustaz masih belum dapat kerja-kerja kamu yang minggu lepas. Yang hari Isnin ni senang je kan, kamu hanya jawab, lepas tu kamu screenshot markah tu. Saya ada data maklumat-maklumat yang kamu jawab tu. Alhamdulillah. Nanti saya akan buat lagi. Siapa yang betul dan yang pantas, saya akan bagi hadiah untuk aktiviti KBS. Baik. Pada hari ini kita akan belajar bab adab. Adab. Lebih baik kamu buka buku lah. Buka buku. Kita akan sambung lagi bab adab, iaitu jiran sepakat membawa berkat. Muka surat 174. 174. Iaitu bab jiran. Minggu lepas kita dah belajar kan. Kali ni kita hanya sambung. Dia ada dua bahagian. Saya buat dua bahagian. Baik, kita ulang kaji sikit. Kita ulang kaji sikit. Apa itu masuk jiran? Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut juga tetangga. Tetangga. Jiran pun jiran kita sebut, tetangga pun tetangga. Orang yang duduk sebelah kita, kiri kanan, depan belakang. Sekarang ni dia tambah lagi yang duduk flat, yang duduk pangsapuri, yang duduk kondominium, di atas dan bawah. Dia kira jiran kita. Kita sambung lagi. Kita sambung bahagian 2, iaitu mencontohi kehidupan berjiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 176. Buka. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengajar kita hidup berjiran. Hidup berjiran. Rasulullah pun hidup berjiran dengan sekitar, dengan masyarakat zaman dulu ni. Dia tak duduk seorang, dia ada masa dia, dan ketika dia duduk di gua, tapi dan selebihnya waktu tu dia duduk di rumah juga. Dia ada rumah dia juga. Dan di rumah dia tu, di sekeliling dia tu ada jiran lah. Ada jiran. Perkara yang pertama yang kita boleh contohi Rasulullah ialah berbuat baik dengan jiran. Perkara yang pertama Nabi ajak ialah berbuat baik dengan jiran. Baca sikit penerangan dia. Tunjuk. Rasulullah SAW sentiasa berbuat baik dengan jiran dan tidak pernah menyakiti mereka walaupun jirannya seorang Yahudi. Rasulullah ni dia sentiasa berbuat baik dengan jirannya dan tidak menyakiti mereka, dan dia tidak menyakiti mereka walaupun jirannya seorang Yahudi. Tapi kita lah ni, kalau ikut kita lah ni, tak ada lah orang Yahudi di negara kita ni. Tapi kita ambil lah bangsa lain lah. Bangsa lain seperti China, India, ataupun lain-lain lah. Datang asing ke, pekerja-pekerja asing ke. Baik. Kita sentiasa berbuat baik dari segi apa? Semua. Tak kisahlah percakapan ke, perbuatan ke. Baik.
Perkara yang kedua yang boleh kita contohi kehidupan berjiran Rasulullah SAW ialah peka dengan kebajikan jiran. Okey. Rasulullah ni dia peka. Dia peka dan dia peka. Maksud peka ni dia memahami. Dia memahami kebajikan jiran dia. Okey, yang pertama apa dia? Maksud dia, apabila memasak makanan, Rasulullah SAW menggalakkan kita memberikan sedikit makanan kepada jiran, terutamanya apabila berlaku kematian dan musibah. Okey. Jadi di sini kalau kita mak ayah kita masak, kan, kalau kita masak, ada ketika ada kalanya kalau ada rezeki lebih, kita bagilah satu mangkuk, satu pinggan kepada jiran kita. Kita kongsi rezeki. Bila kita, ini maksudnya kita contoh Rasulullah lah adab ni. Bila kita mencontohi, mengikuti sunnah Rasulullah, kita akan dapat pahala. Okey, baik. Seterusnya, Rasulullah SAW melarang kita membiarkan jiran berada dalam kelaparan sedangkan kita kekenyangan. Rasulullah dia tak suka kalau kita senang hati, kita kenyang, tetapi jiran kita beras habis, minyak masak tak ada, barang-barang dapur lah. Jadi jiran kita terpaksa catu makanan. Jadi Rasulullah tak suka dengan perangai kita yang macam ni. Kita tidak peka, tidak faham apa keadaan, apa situasi jiran kita. Okey, baik. Jadi kita bila kita tengok jiran kita, jiran kita macam susah hati je, tanya dia, pasal apa Ahmad, pasal apa ni Ahmad? Ayah aku sakit, mak aku susah hati, beras kami sikit. Okey, kita pun cepat-cepatlah bagi tahu dekat mak ayah kita, ibu, jiran kita tak cukup makanan lah, boleh tak Ahmad nak bagi beras dengan dan kelengkapan makanan-makanan dapur sikit yang kita ada, kita kongsi dengan jiran kita, boleh tak? Terbaik kalau kamu dapat buat macam tu. Okey, baik. Seterusnya, perkara yang ketiga ialah menghargai jiran. Okey, apa dah penerangan dah? Rasulullah SAW berpesan agar kita kerap memberikan hadiah kepada jiran dan mendahulukan jiran yang berdekatan. Rasulullah yang menganjurkan kita kalau macam hari raya ke kan, hari raya kita bagi hadiah kan, ataupun jiran kita tu buat birthday, kita buat birthday, kita pun cepat-cepatlah bagi hadiah. Tak kisahlah hadiah murah ke mahal ke, hadiah ni tak semestinya mahal. Hadiah yang RM10, RM20 pun boleh. Ataupun beli pack Milo kan, yang berharga RM15 tu sekilo je, satu pack tu, bubuh reben sikit, okey lah, hadiah untuk kamu. Bermanfaat hadiah dah. Dapat kita makan. Janganlah bagi hadiah yang duduk saja tengok menampak atas almari tu, tak ada buat apa pun, rugilah. Okey, baik. Seterusnya, Rasulullah SAW juga menegah kita meremehkan pemberian jiran walaupun kurang bernilai. Jadi kalau jiran kita bagi hadiah, kalau jiran kita bagi hadiah, tak bolehlah kita alah ni je, tak bolehlah. Kecil hati jiran kita. Okey. Kalau jiran kita bagi hadiah apa pun, kita terima lah, walaupun cekelat. Hadiah orang bagi, boleh aku makan. Sedap lah, hadiah orang bagi ni terbaik lah. Pujilah dia. Okey, seterusnya, muka surat seterusnya 177. Okey, kepentingan adab berjiran. Kepentingan adab berjiran ni ada 3. Yang pertama, individu, masyarakat dan negara. Okey, mari kita tengok individu. Penting ni individu. Okey,
Kepentingan yang pertama terhadap individu ialah mendapat pahala dan keredaan Allah. Jadi kalau kita buat baik kepada jiran kita, kita dapat pahala. Kita dapat pahala dan juga kita mendapat redha daripada Allah. Kita buat baik apa pun dapat pahala dan sentiasa kita mendapat redha Allah. Okey. Baik, seterusnya menjamin ketenangan emosi. Kalau kita buat baik, orang suka kita. Bila orang suka kat kita, ada orang nak apa? Nak bersuah hati dengan kita, nak hasad dengki kita, tak kan? Orang takkan cakap buruk-buruk dengan kita. Itulah kepentingan berjiran dengan baik. Okey. Baik, masyarakat pula. Masyarakat. Kerja yang berat menjadi ringan. Maksud dia apabila contohnya kita gotong royong kan, kita buat ramai-ramai kan. Gotong royong kita buat ramai-ramai secara bekerja secara ramai-ramai. Contohnya kita gotong royong cuci tangga kalau rumah flat lah kan. Kalau rumah flat kita cuci tangga. Kalau kita cuci seorang-seorang jenuh, satu tangga nak cuci je kan. Tapi kalau kita gotong royong beramai-ramai, kerja yang berat tu dia menjadi ringan. Okey. Baik, seterusnya hidup damai dan harmoni. Hidup damai, tenang saja. Sebab apa? Jiran tu baik, Pak Cik Ali tu baik, Mak Cik Minah tu baik, Hamzah tu baik belakang rumah kita ni. Hamzah pun baik. Petang-petang dia main-main. Seronok kan? Okey. Baik, seterusnya gejala negatif dapat dibantras. Maknanya perkara-perkara macam rempit, mencuri basikal, conteng-conteng dinding, tak ada lah. Kalau kita menjaga adab-adab berjiran. Okey. Baik, seterusnya memupuk silaturahim. Jadi mengeratkan silaturahim lah kalau kita berbuat baik dengan jiran kita. Okey. Baik, ini seterusnya kepada negara. Negara maju dan menarik kedatangan pelancong. Kalau mereka tengok orang pelancong kan, tengok suasana kehidupan rakyat Malaysia ni, bagusnya dia kata. Bagusnya hidup mereka berjiran, bercakap, petang-petang main, bertolak ansur. Jadi pelancong suka lah. Okey. Ekonomi negara bertambah baik. Bila pelancong suka main dengan kita, jadi ekonomi kita pun baik-baik lah kan. Kita dapat jual, kita buka, kita berniaga, jadi pelancong beli. Jadi di situlah ekonomi kita jadi bertambah baik. Okey. Baik, nota. Okey, nota ni kita tengok. Okey. Jiran orang yang mendiami rumah di sekeliling kita. Jiran ni maksudnya dia duduk di rumah di sekeliling kita lah, atas bawah sekeliling kita. Okey. Baik, seterusnya berbuat baik dengan jiran mendatangkan pelbagai kebaikan kepada kita. Jadi fikir-fikirlah, kalau kita buat baik, mestilah yang datang pun baik. Okey. Kalau kita buat jahat, jadi yang datang yang main kat kita pun jahat. Okey. Okey, baik. Kita baca sikit tazkirah yang ustazah ni. Okey. Besar sikit lah, aku tak nampak kan. Okey. Jiran, cermin diri kita. Sekiranya jiran sering menyebut kebaikan kita, maka kita tergolong dalam golongan orang yang baik. Cermin diri kita. Kalau kita nak kata sesuatu yang buruk pada orang kan, cermin dulu kita tu ada buruk je, kita tu ada kebaikan dia. Okey. Kalau tak ada kebaikan kita, terus ada kata ke orang. Okey. Baik, seterusnya, tetapi jika sebaliknya, maka berhati-hatilah dengan sikap kita. Jadi kita ni kena berhati-hati dengan sikap-sikap yang buruk. Kita jangan tonjolkan kepada orang. Biarlah sikap buruk kita ni hanya kita saja yang kita buat. Okey, kita buat dan jangan kita sebarkan kepada orang.
Itu yang penting dia. Okey. Okey, Mutiara kata sentiasa mengambil berat keadaan jiran. Maksudnya kita ni kenalah peka lah tadi. Kita tengok jiran kita, kalau ada susah tu, kita bantu-bantulah apa yang patut. Okey, nak di musim Covid ni. Okey, seterusnya saya rasa habis dah kot bab jiran ni. Habis dah. Ini latihan je. Okey, baik, saya sediakan satu latihan yang senang, yang mudah. Senang dan mudah. Okey, yang mudah sangat saya rasa. Okey, mana dah? Okey. Baik, ni. Oish. Mana? Okey, Okey. Okey, ni latihan kamu. Besar sikitlah kalau tak nampak kan. Okey, ni latihan kamu. Okey, saya lebih suka latihan ni jangan print lah. Kalau boleh jangan print. Tulis. Bertulis. Sebab apa? Sebab buku satu beli mahal. Buku tak guna lah lagi. Bila kamu duduk tampal dia jadi nampak tebal. Tak seronok lah, tak cantik lah. Okey, yang kedua, mengasah menulis jawi. Mengasah menulis jawi. Okey. Okey, yang ketiga, kamu boleh membaca jawi. Saya guna ayat-ayat mudah je. Okey. Okey, baik. Yang pertama, guna buku biru. Okey, tulis hari, bidang dan tarikh. Okey, tarikh. Okey, jawab soalan di bawah dengan betul. Okey, saya bagi inilah. Saya tulis Rumi kat sini. Memang bukan bahasa Melayu. Jawi ni bahasa Melayu. Tapi tulisan tu, tulisan Rumi. Yang ni dia panggil tulisan Rumi, yang ni dia panggil tulisan Jawi. Okey. Okey, baik, mari kita baca sikit soalan dia. Nombor 1, apakah sikap yang boleh kita contohi Rasulullah dalam kehidupan berjiran? Apa sikap yang kita boleh contoh Rasulullah? Ada berapa? Ada 3. Jadi tulis yang ni sahaja. Atas ni, yang cerita ni tak payah tulis. Penerangan dia tak payah. Okey. Tulis yang ni sahaja, 3 ni saja. Okey, Okey. Baik. Bagi jawapan kamu ni. Tapi kena faham lah, jangan salin saja, tak tahu apa. Rugi. Rugi diri kamu. Okey. Baik, yang kedua, nyatakan kepentingan adab berjiran bagi individu dan masyarakat. Ustaz tanya soalan kat sini. Dia nak bagi kepentingan adab berjiran untuk 2 sahaja, individu dan masyarakat. Okey. Itu saja. Tulislah yang ni. Yang ni kena tulis lah kau. Tulis individu, dia tak faham lah benda ni. Okey, tulis 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya saya bagi latihan KBS. Okey, KBS ni tiap minggu ada. Tak hari Isnin ataupun hari Rabu saya akan bagi. Okey. Okey, baik. Untuk latihan KBS ni, kamu boleh tonton video yang saya akan bagi, link video tu. Okey. Kemudian kamu salin saja dalam buku biru. Okey. Salin dalam buku biru kamu tu. Okey, yang ni dia kata susun semula perkara rukun bagi amali wuduk berikut mengikut turutan yang betul. Jadi kamu kena tulislah turutan mengambil wuduk yang betul. Okey, nombor 1 apa dia? Nombor 1 mestilah dengan niat. Niat. Nak buat kerja apa pun kita mesti niat. Nak makan, lagi nak makan tu niat dah tu. Sat lagi nak naik basikal, tu niat dah tu. Sat lagi nak tengok TV, tu niat dah tu. Okey. Okey. Seterusnya latihan yang kedua KBS ialah sila nyatakan sah atau tidak sah wuduk pada penyataan berikut. Okey, Amran terlupa membasuh muka semasa melakukan amali wuduk. Sah tak kalau dia tak basuh muka? Jadi tulis kat sini jawapan dia tidak sah sebab dia tak basuh muka. Okey. Okey, baik, jawab sampai habis, sampai nombor 10. Okey.
Salin dalam buku lah, senang je. Tak apa, tak siap esok kamu boleh seterusnya hari Khamis pun boleh, saya terima. Jangan lambat sangat lah. Okey. Okey, sebab saya nak kemudian kamu masukkan dalam Telegram sebab saya nak rekod nama kamu yang dah buat. Okey, saya rasa itu sahaja kelas kita pada hari ini. Okey, kalau ada apa-apa masalah, kamu boleh boleh WhatsApp saya. Okey, kalau kita tak faham ke, kalau ada apa-apa pertanyaan ke, boleh WhatsApp saya. Okey, kita jumpa lagi pada minggu depan. Bye bye. Assalamualaikum.